Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Mahathir. Nasihat terakhir kepada Mahathir. Sebelum pilihan raya umum ke-15 pada 19 November 2022 saya telah menasihati dua tokoh terkenal politik, Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razaleigh Hamzah, untuk tidak bertanding, sebaliknya mengambil peranan sebagai penasihat. Kedua-dua menteri, Mahathir dan Razaleigh, bertanding dan kalah, malah Mahathir, bekas Perdana Menteri dua kali yang berkhidmat selama hampir 25 tahun, kehilangan depositnya. Saya tidak jangka nasihat saya ini akan didengari, tetapi demi manfaat Mahathir sendiri dan juga Malaysia, saya perlu berikannya. Saya sudah lama tidak berjumpa dengan Mahathir sejak konspirasi politik Langkah Sheraton pada 2020 dan sejak persaraan saya daripada politik Barisan Hadapan pada Mac 2022. Jadi saya akan berikan nasihat ini melalui surat terbuka. Nama Mahathir muncul dalam arena politik negara apabila dia menulis buku Dilema Melayu pada tahun 1970 dan dia kemudian digelar sebagai Ultra Melayu. Bukunya kemudian segera diharamkan oleh Perdana Menteri pertama, Tunku Abdul Rahman, dan pengharaman ini disokong penuh oleh Tun Razak Husin dan Tun Ismail. Mahathir menyertai Kabinet sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 1974 dan menjadi Perdana Menteri keempat daripada tahun 1981 sehingga 2003. Pada tahun 1991, Mahathir melancarkan Wawasan 2020 untuk mengumumkan bahawa menjelang tahun 2020, Malaysia akan menjadi semua negara yang bersatu padu. Dia meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada bulan Oktober 2023, tetapi pada tahun 2018 pemimpin Gabungan Pakatan Harapan untuk menamatkan hegemoni politik UMNO dan menjadi Perdana Menteri ke-7 selama 22 bulan sebelum ditumbangkan melalui konspirasi politik Langkah Sheraton. Tetapi pada tahun 2023, Mahathir mengumumkan yang orang Melayu sedang kehilangan kuasa politik. Mereka dan orang bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri dalam dua pilihan raya umum lagi. Sekiranya orang Melayu kini terancam, maka perkara ini merupakan kegagalan peribadi terbesar Mahathir kerana dia sendiri menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir 25 tahun. Namun tidak benar untuk mengatakan orang Melayu telah kehilangan kuasa politik atau menjadi kaum yang terancam, seperti mana ketika dia mengumumkan Wawasan 2020, dia bukannya seorang mengumumkan ke pemula kaum Melayu sebagai kaum terancam. Atau adakah dia telah mundur ke belakang dari Wawasan 2020 ke kedudukan yang lebih teruk daripada Dilema Melayu? Tidak ada mana-mana parti politik yang meminta untuk adanya seorang Perdana Menteri bukan Melayu dalam beberapa pilihan raya umum yang akan datang. Saya sendiri rekodkan sebagai berkata yang saya tidak jangka akan ada seorang Perdana Menteri bukan Melayu dalam jangka hayat saya atau dalam kehidupan anak saya. Tetapi tokoh kemerdekaan negara On Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak Husin On, Tun Tan Cheng Lock dan Tun TV Sabantan semuanya membayangkan penubuhan sebuah negara yang terdiri kalangan orang Melayu dan bukan orang Melayu. Kerana itu adalah perkara 43 dalam Perlembagaan Persekutuan yang tidak menghadkan jawatan Perdana Menteri kepada orang Melayu. Orang bukan Melayu tidak disekat daripada memegang jawatan Perdana Menteri. Mengapakah Mahathir memungkiri janjinya dalam Wawasan 2020 dan kini tidak bersetuju dengan 4 cadangan terawal UMNO bahawa bukan Melayu tidak dihalang menjadi Perdana Menteri oleh perlembagaan, walaupun realiti politik menunjukkan perkara ini tidak kelihatan mungkin terjadi dalam abad ini. Malah Amerika Syarikat juga mengambil masa 200 tahun untuk menyaksikan seorang lelaki berkulit hitam iaitu Barack Obama menjadi presiden, dan tidak ada siapa yang dapat meneka bilakah orang berkulit hitam akan menjadi presiden Amerika Syarikat sekali lagi. Nasihat ini ialah daripada Lim Kit Siang, ialah seorang veteran di AP.